Hai pelajar SRT. Alright, kita jumpa lagi di video ini. Hari ini kita belajar tajuk 4.4 peruntukan diet harian yang disarankan dalam bahasa Inggeris, Recommended Dietary Allowances (RDA). Dan kemudian kita akan kirakan nilai tenaga dalam makanan. Alright, jadi pastikan kamu sediakan kalkulator. Jom kita mula. Okey, belajar anda dikira berjaya sekiranya dapat mengenal pasti maksud dan kegunaan peruntukan diet harian, kemudian mempantingkan keperluan kalori mengikut kumpulan umur, jantina dan golongan tertentu. Seterusnya, kamu dapat mengira nilai tenaga yang terdapat dalam makanan, anda akan dikira berjaya. Are you ready? Kalau you belum sediakan kalkulator, sila stop video kejap, bagi ambil, baru tekan balik. Okey, jom kita mula. Okey, peruntukan diet harian yang disarankan ialah dalam BIDEA Recommended Dietary Allowances, iaitu RDA, di mana ia ialah satu jadual yang menunjukkan tahap keperluan nutrien harian yang diperlukan oleh individu yang sihat mengikut jantina, umur, ibu mengandung dan juga ibu yang menyusukan anak. RDA ini membolehkan seseorang merancang diet seimbang dan seterusnya mengamalkan pemakanan yang sihat. Masih ingat video lepas kita bincangkan diet seimbang? So, jadual ini khas direka oleh kementerian dan membantu individu membuat perancangan makanan untuk menuju ke pemakanan amalan pemakanan yang sihat. Ya, ini dia jadual RDA, iaitu jadual peruntukan diet harian yang disarankan. Wah, banyak perkataan, tapi pastikan kamu lihat rangan pertama dulu. Ini rangan yang bagi tahu kamu individu yang berlainan. Contohnya untuk peringkat baby, kanak-kanak, remaja lelaki, remaja perempuan, dewasa lelaki, dewasa perempuan, ibu mengandung dan ibu menyusu anak. Alright, di ruangan ini pula menentukan, menyatakan tentang peringkat umur yang berlainan. Contohnya di peringkat baby yang kurang 1 ni maksudnya kurang setahun lah. So 13 bulan ke atas, dia tulis 13 dash macam tu, ialah 13 bulan ke atas sehingga umur 2 lah. 2 tahun. Kemudian kanak-kanak pun ada 2 peringkat macam tu. So kemudian untuk yang ruangan ketiga tentang berat tubuh badan, maknanya jadual RDA ni dia sarankan peruntukan diet harian khas untuk dewasa lelaki yang sederhana aktif sahaja, di mana berat badan lebih kurang 55 kg. Kalau lebih daripada 55 kg, dia kena tambahlah. Tambah dia punya tenaga yang diperuntukkan setiap hari itu. Alright. Kemudian kita lihat rangan keempat. Ini ialah rangan tentang tenaga, di mana dalam unit kilokalori KKCAL tu maksudnya kilokalori, iaitu unit untuk mengira tenaga. Di rangan inilah yang menyatakan jumlah nilai tenaga yang diperlukan setiap hari oleh individu yang berlainan peringkat. Alright. So, kita lihat pula apa kegunaan RDA ni? Kenapa kementerian dia ada sarankan peruntukan diet harian ini? Apa kegunaannya? So, ini sentiasa keluar dalam exam, suka tanya. So, masa tanya tu, ini jawapan anda yang patut anda tulis. Yang pertama, kegunaan RDA ialah satu alat pengukur untuk menilai kualiti bahan makanan. Perasan tak di jadual ini bahagian belakang juga menyatakan sehari perlu ambil berapa gram protein, berapa miligram kalsium, berapa miligram ferrum dan juga vitamin. Alright, jadi ini sebenarnya membantulah menjadi satu alat pengukur semasa kita nak pilih makanan yang masuk dalam mulut. So secara automatiknya kegunaan RDA yang kedua ialah jadual ini akan dijadikan bahan rujukan oleh individu atau pakar pemakanan semasa nak merancang menu harian. Menu maksudnya senarai hidangan lah.
Okey, so misal kata remaja lelaki, okey, you lihat barisan ketiga tu, okey, peringkat umur 16 hingga 19 itu, satu hari perlu 2580 kilokalori kan. So dari situlah kita boleh rancang hidangan sajian tersebut supaya sehari selepas makan 3 sajian utama dan 2 sajian sampingan tu kita tak melebihi tenaga yang disarankan ini supaya tidak mengalami penyakit, kegemukan atau obesiti. Alright, faham? So kita tengok jadual kegunaan nombor 3 iaitu panduan kepada industri makanan untuk membuat label pada bungkusan produk makanan mereka. Ya, ini kegunaan ketiga di mana industri makanan pula masa dia nak buat label pada bungkusan produk tu kan setiap produk jualan di pasaran tu ada label makanan kan. Di situ dia ada macam komposisi yang disarankan, maksudnya saran berapa hidangan, berapa gram satu hidangan macam tu, dia akan rujuk jadual RDA ini. Faham? So masa exam you tulis ayat yang penuh. Kegunaan yang last sekali ialah dia menjadi satu panduan kepada pengubah polisi dalam bidang pemakanan dan juga pertanian. Masih ingat tak dalam video yang lepas kita kata piramid makanan yang terkini iaitu piramid makanan 2020 dah tukarkan polisi di mana karbohidrat di aras kedua, manakala sayur-sayuran dan buah-buahan dah tukar ke aras bawah iaitu aras 1. Alright, bila orang dia nak tukar polisi itu, dia akan rujuk juga RDA. Sama juga kalau dalam bidang pertanian, orang petani itu akan ikutlah polisi di mana piramid makanan pun sudah tukar kan. So sayur-sayuran dan buah-buahan dah jadi bahan utama dan mesti banyak dimakan. Jadi masa petani nak tanam pun dia akan rujuk jugalah. Dia akan banyakkan tanaman untuk sayur-sayuran dan buah-buahan berbanding dengan beras. Alright, so ini juga kegunaan RDA. 4 kegunaan, harap you boleh jawab masa exam. Baik belajar, marilah kita lihat dengan teliti tentang jadual RDA ini. Walaupun dia banyak perkataan, pastikan kamu pandai bacanya. Jom kita nak capai kriteria kejayaan yang kedua iaitu mempenting bezakan antara golongan yang berlainan. Dia perlu berapa peruntukan diet harian. So kita lihat dulu, ini gambar ialah gambar gambar baby ataupun gambar bayi. So kita kena rujuk barisan pertama lah. So baby ini saya bagi tips atau info tentang baby ini. Baby ini kurang daripada setahun dan 8 kg. So kalau rujuk jadual ini, berapa RDA yang dicadangkan, berapa peruntukan diet harian untuk baby yang 8 kg ini yang kurang setahun ni. So you rujuk barisan yang barisan kurang 1 ini. Nampak tak perkataan tenaga tu? 112 per kg. Maksudnya 112 kilokalori per kg. Maknanya 1 kg baby perlu 112 kilokalori tenaga. Alright. Tapi budak baby ini 8 kg. Gunalah formula ini, 112 kilokalori darab dengan 8 kg. Jadi untuk bayi yang kurang setahun 8 kg ni, dia perlu 896 kilokalori. Faham? You tekan kalkulator, boleh. You boleh stop sekejap, tekan kalkulator dan you akan dapat jawapan ini. Kita lihat soalan kedua, kita tengok yang ini ialah remaja lelaki yang 17 tahun. So kita akan rujuk jadual ini barisan ketiga. Yang remaja lelaki peringkat umur antara 16 tahun hingga 19 tahun, betul? So apa jawapan kamu? Dia perlu berapa tenaga? You lihat di sini iaitu 2580 kilokalori sehari. Faham? So kalau kamu antara remaja yang sama umur dengan remaja ini, so ini ialah jumlah nilai tenaga yang perlu ada setiap hari lah you makan makanan, pastikan dapat tenaga yang cukup. Kalau lebih pun tak elok, kurang pun tak elok lah. Ini cadangan dia. So kalau you remaja perempuan, you akan lihat barisan keempat pula. Kalau antara 16 tahun hingga 19 tahun, remaja perempuan perlu 2100 kilokalori. Adakah kamu dah faham?
Jom kita tengok soalan seterusnya. Ini ialah wanita yang mengandung ataupun hamil, kan? So ini ialah seorang wanita yang berumur 32 tahun dan dia hamil iaitu mengandung 6 bulan. So kalau macam ni, kita kena rujuk jadual bahagian dewasa perempuan dan rujuk ruangan peringkat umur 20 hingga 39 sebab wanita dalam gambar ini ialah 32 tahun. Nampak? So kita akan baca ini. Okey, kita tahu wanita ini yang umur 30 tahun perlu sehari 2000 kilokalori. Tapi wanita ini mengandung. So kita kena rujuk pula jadual ini iaitu bahagian ibu mengandung ni di mana ikut trimester ini iaitu kandungan hamil itu berapa bulan lah. Okey, so kita kena lihat trimester kedua sebab dia sudah mengandung 6 bulan. Apa maksud trimester? Kita tengok kadar ini. Kalau trimester 1 ini ialah yang mengandung kurang daripada 3 bulan. 1 hingga 3. Okey, so itu kira trimester 1 lah. So trimester 2 ialah kandungan hamil itu 4 hingga 5 bulan. Manakala kalau 6 bulan ke atas dia ialah trimester 3 bulan. 3 peringkat ketiga. Alright, so bila trimester yang berlainan, dia perlu tambahan nilai tenaga yang berlebihan lah. So wanita ni dia di trimester 2, okey, dia perlu tambah 350 kilokalori sehari lagi. Okey, selain yang asal tadi yang dewasa, perempuan perlu 2000 kilokalori ini. Adakah kamu faham konsep ini? So berapa jumlah tenaga yang perlu untuk wanita ini? Cuba tekan kalkulator. Yes, you ambil 2000 tambah dengan 350. Alright, berapa jawapannya? Anda boleh stop video kemudian baru sambung balik. Jawapan dia ialah kamu guna formula 2000 kilokalori iaitu asas untuk seorang dewasa perempuan yang berumur 32 tahun iaitu kemudian tambah dengan nilai tenaga tambahan sebab dia mengandung 6 bulan ke atas. Okey, so 350 kilokalori. Jadi jumlah keseluruhannya ialah apa jawapan kamu? Yes, 2350 kilokalori. Alright, di sini ada satu pesanan. Okey, sebenarnya unit tenaga boleh dalam unit kilokalori ataupun kilojoule. Ingat dalam otak kamu, 1 kalori boleh ditukarkan kepada 4.184 joule. Atau kata lain, 1 kilokalori akan ditukarkan kepada 4.184 kilojoule. So, kenapa cikgu nak bagi tahu ini? Sebab dalam soalan SPM kamu, dia akan dalam unit kilojoule, bukan dalam kilokalori. Faham? So, kita akan guna unit tenaga dalam unit kilojoule. Dan masa you tulis unit kilojoule ni, K mesti huruf kecil, J mesti huruf besar. Boleh? Jom kita mula belajar lanjutan untuk level ketiga, mengkira nilai. Alright, pastikan kamu ada kalkulator. Seterusnya kita akan tekan kalkulator untuk belajar cara mengira nilai tenaga yang terdapat dalam makanan. Alright, sebelum kita mula, pastikan kamu pandai melihat jadual komposisi nutrien ini dahulu. Okey, ini ialah jadual yang menunjukkan berapa kandungan nutrien dalam makanan tersebut. Biasanya kalau produk jualan pasaran pun sebenarnya ada jadual komposisi makanan. Dia label kat dia punya bahagian label bungkusan itu. Biasa adalah. Okey, tapi masa exam pun suka minta you kira nilai tenaga dengan tunjukkan kamu jadual komposisi nutrien ini dulu. Jadi kamu lihat jadual ini, jangan kamu panik. Kamu lihat ruangan pertama ini ialah ruangan nama makanan. Kemudian ruangan kedua ini dia bagi tahu kamu peratus bahagian makanan yang boleh dimakan. Ataupun dalam bahasa BI kita akan panggil dia peratus ataupun edible portion percent. Edible portion percent iaitu
peratus makanan yang boleh masuk dalam mulut lah. Okey. Kemudian rangan yang seterusnya di sini cikgu dah petakan. Di atas sekali jadual ini dia tulis komposisi nutrien bagi setiap 100 gram bahagian yang boleh dimakan. Mengandungi kandungan protein, lemak dan juga karbohidrat. CHO itu karbohidrat lah. Okey. So kita telitikan, kita tengok barisan pertama. Nampak tak? Jenis makanan ialah bawal hitam belada, iaitu sejenis ikan. So adakah ikan tu boleh terus makan keseluruhan? Dia ikan biasa ada tulang kan? Alright. So bila tolak tulang tu, untuk bawal hitam belada ni dia hanya boleh makan 70% sahaja. Maksudnya bukan 100% berat makanan tersebut boleh dimasukkan dalam mulut. Misal kata dia 100 gram kan? Okey, kita kena ambil 70 gram sahaja yang dikira nilai tenaga. Okey, sebab dia di sini dah tulis beratus yang boleh dimakan ialah 70%. Faham maksud saya? Okey, berat yang boleh dimasukkan dalam mulut baru boleh kita ambil jumlah berat tu untuk dikira nilai tenaga. Itu maksudnya EP. EP ialah edible portion. Okey, jadi kita lihat jadual ini sekali lagi. Jadi kita lihat bahagian protein. Okey, so kenapa dia tulis 24.3? Okey, ini bermaksud jadual ini bagi tahu kamu setiap 100 gram bawang hitam belada ini mengandungi 24.3 gram protein. Boleh faham? Ini cara membaca jadual ini. Sama juga kita boleh lihat yang lemak pula. Nampak tak 14.4? Ini bermaksud setiap 100 gram bawang hitam belada ini mengandungi 14.4 gram lemak. Adakah kamu faham? Jadi you boleh jawab ini tak? Yes, 100 gram ikan bawal hitam belada ini mengandungi 3.3 gram karbohidrat. Faham? Jom kamu cuba yang nombor 2 ini. Bagi tahu cikgu, setiap 100 gram kari kambing ini mengandungi berapa gram protein? Yes, 11.7 gram protein. Pandai. Jadi cikgu tanya lagi, setiap 100 gram kari kambing ini mengandungi berapa gram lemak? Baca yang sebelahnya 10.1 gram lemak. Bagus. Boleh bagi tahu cikgu setiap 100 gram kari ayam mengandungi berapa karbohidrat? Yes, 0.5. Pandai. Kita cuba pula yang sandwich tuna. Pernah makan sandwich tuna? Yes, dia boleh makan 100%. Tadi kari kambing hanya 94% saja. Sandwich tuna terus terus boleh 100% masuk dalam mulut. Maksudnya EP dia 100%. Kalau gram dia 50 gram ke, maksudnya EP dia ialah 50 gram lah. Okey, keseluruhan kita masuk dalam mulut dan boleh dicernakan dan ditukarkan kepada tenaga. Alright, sekarang bagi tahu cikgu. Setiap 100 gram sandwich tuna mengandungi berapa gram protein? Pandai, 20.2 gram protein. Bagi tahu saya setiap 100 gram sandwich tuna mengandungi berapa gram lemak? Yes, 1.1 gram lemak. Bagi tahu cikgu, 100 gram sandwich tuna mengandungi berapa gram pula karbohidrat? Okey, bagus, sudah pandai, 20.9 gram karbohidrat. Okay, alright, last kali. Kuih ketayap. Pernah makan kuih ketayap? Warna dia warna hijau, iaitu kuih kulong yang jual di pasaran. Dalam inti dia ialah inti dia kelapa kelapa parut tu. Okey, so sekarang bagi tahu cikgu, setiap 100 gram kuih ketayap, kuih ketayap ni boleh masuk 100% EP juga Okey, berapa setiap 100 gram kuih ketayap mengandungi berapa protein? Sikit saja, 4.2 gram protein. Lemak pula berapa? Pandai, 7.9 gram lemak. Manakala karbohidrat berapa? Yes, 32.1 gram karbohidrat. Sebab kuih ketayap
kulit dia dibuat daripada tepung. So kandungan karbohidrat lebih tinggi lah. So antara 4 menu makanan ini, bagi tahu Cikgu Wen, mana satu makanan yang mengandungi kandungan protein paling tinggi? Pandai, iaitu ikan bawal hitam pelada. Yang lemak pula, mana satu yang paling banyak? Sama juga ikan bawal hitam pelada sebab mengandungi 14.4. Bandingkan sekali lagi untuk karbohidrat. Mana satu makanan yang paling banyak kandungan karbohidrat dia? Yes, 32.1 iaitu kuih ketayam. Anda sudah pandai, tepukkan untuk diri sendiri. Okey, kita lihat. Okey, melanjutkan kita nak tahu macam mana kira nilai tenaga. Jadi kita tahu maksud dulu. Nilai tenaga ialah kuantiti tenaga yang terdapat dalam makanan dan boleh digunakan untuk melakukan aktiviti lah. Alright, so kita kena kira berapa kuantiti tenaga yang tergantung dalam makanan. Alright, kemudian keyword kedua iaitu edible portion. Edible portion iaitu EP, iaitu bahagian yang boleh dimakan. Ingat, EP dalam bentuk gram, manakala peratus EP itu biasa soalan akan beri peratus EP saja. Anda kena kira balik supaya tukar ke gram, baru boleh kira nilai tenaga. Faham? Okey, kemudian perhatian di sini, ada fakta di sini, 3 fakta yang mesti kamu hafal dalam otak. Kalau tak tahu 3 fakta ni, anda tak boleh jawab soalan kira-kira untuk yang kira nilai tenaga tau. Ingat dalam otak, 1 gram karbohidrat akan ditukar kepada 17 kJ tenaga. Kemudian 1 gram protein akan ditukar juga 17 gram kilojoule tenaga. Manakala 1 gram lemak akan ditukar kepada banyaknya, iaitu 38 kilojoule tenaga. Boleh faham? Okey, jawab soalan cikgu. Tadi cikgu dah terang, you bagi tahu saya. 1 gram karbohidrat boleh ditukar kepada berapa kJ tenaga? Okey, good. 17 kJ tenaga. 1 gram protein boleh tukar kepada berapa tenaga? Sama juga 17 kJ. Bagus. Last sekali. 1 gram lemak boleh ditukarkan kepada berapa tenaga? Okey, good. 38 kilojoule tenaga. You boleh sebut kilojoule atau kJ pun boleh lah. Alright, tiga nutrien makanan ini ialah pemberi tenaga. Okay, so pastikan setiap sajian you adalah makan makanan yang mengandungi nutrien ini. Alright, seterusnya kita lihat. Saya nak uji sekali lagi. Apa maksud EP? Edible portion. Apa maksud dia? Yes, bahagian yang boleh dimakan. Okey, yang boleh dimasukkan dalam mulut dan boleh ditukarkan kepada tenaga dan perlu dikira untuk kira jumlah nilai tenaganya. Faham? So, EP ialah bahagian yang boleh dimasukkan dalam mulut, boleh dimakan. Okey, jadi EP dalam gram, iaitu jumlah yang boleh dimakan, kamu kena guna formula ini, iaitu peratus EP darab dengan jumlah berat makanan. Saya ulang, kalau nak kira EP, iaitu jumlah yang boleh dimasukkan dalam mulut yang boleh dimakan, iaitu ambil peratus EP darab dengan jumlah berat makanan. Cikgu bagi contoh ayam ni, ayam. So, jumlah berat ayam ini ialah 150 gram. Adakah keseluruhan 150 gram ni masuk dalam mulut? Mestilah tak boleh sebab ada apa? Tulang di situ. So, soalan bagi tahu kamu, peratus EP ialah 80%. Alright, peratus EP 80%, maknanya kita pisahkan daging ayam dengan tulangnya. Daging ayam ialah 80% beratnya dan 20% ialah berat tulangnya. Kita kena abaikan dan kira jumlah yang boleh betul-betul dimasukkan dalam mulut. So cara dia nak kira EP yang betul-betul masuk dalam mulut dan dikira nilai tenaga. Kita guna formula yang tadi cikgu dah ajar. Pastikan you tahu berapa peratus dulu. Kita akan ambil formulanya peratus EP darab dengan jumlah berat. So, peratusnya ialah 80%. Kita kena tukar dalam pecahan 80/100. Kemudian darab dengan 150 gram. 80/100 ini bermaksud 80%.
Faham? Kalau kalkulator kamu ada formula persen ini, kamu boleh terus tekan kalkulator 80, lepas tu simbol peratus itu darab dengan 150 gram. Jom sila darabkan. Siapa punya kalkulator tak ada simbol persen itu, kamu kena tekan kalkulator iaitu 80 darab dengan 150 gram, kemudian bahagi 100. Faham? Atas darab atas, bahagi bawah. Okey, itu guna pecahan ni lah, sebab you punya kalkulator tak ada persen. Tapi masa exam elok tulis macam ni. 80 per 100 ini bermaksud 80% lah. Okey, darab dengan jumlah berat. Okey, ayam tadi yang bernilai 150 gram. So, apa jawapan kamu? Pandai, 120 gram. Cuba lagi satu boleh? Okey, yang ayam ni 120 gram ini akan dimasukkan dalam mulut dan itulah boleh tukar kepada tenaga yang jadi jumlah ini sahaja yang kita akan guna untuk kira nilai tenaga. Jom kamu cuba satu lagi. Ini apa? Pandai, anggur. So, anggur ini jumlah berat 120 gram. Adakah keseluruhan boleh masuk dalam mulut? Okey, tak boleh sebab ada patangnya. Jadi, EP-nya 95%. Boleh you cuba kira? Anda boleh stop video, kemudian kamu tekan baru mula balik yang video ini untuk lihat jawapan. Okey, adakah kamu berjaya kira berapa jumlah berat yang boleh dikira nilai tenaga iaitu EP? Kita kena pisahkan patang dan juga anggur ini. Okey, kemudian kita guna formula nak kira EP iaitu kita guna formula peratus EP darab dengan jumlah berat makanan iaitu 90 per 100. Ini bermaksud 95% persen darab dengan jumlah berat 120 gram. Sama dengan berapa? 114 gram. Adakah kamu berjaya? Tekan sekali lagi kalau kamu tak sama jawapan dengan cikgu, dan syabas kalau you berjaya kira. Okey, jadi 114 gram ini yang betul-betul dimasukkan dalam mulut dan boleh ditukarkan ke tenaga. Okey. Jom kita masuk ke level yang seterusnya, lebih tinggi. Alright, kita selesaikan soalan yang mungkin keluar masa exam jenis macam ini. Jadual ini menunjukkan sajian makan malam Ahmad. Ahmad makan apa pandai tak lihat jadual komposisi nutrien ini? Yes, so lihat ruangan pertama iaitu ruangan jenis makanan. Ya, Ahmad ni makan mihun tom yum. So, porsi ini ialah jumlah berat. So, maksudnya mihun tom yum jumlah berat dia ialah 563 gram. Dan bagi tahu kamu peratus EP hanya 95%. Kenapa? Mihun tom yum tu ada serai daun limau purut yang tak boleh masuk dalam mulut, tak boleh dimakan telan kan. Alright, so di sini dah bagi tahu kamu 95%. Okey, kemudian kita lihat di sini dia bagi tahu kamu setiap 100 gram mihun tom yum ini mengandungi 7.5 gram karbohidrat. Nampak? Dan setiap 100 gram mihun tom yum mengandungi 3.6 gram protein. Okey, 100 gram mihun tom yum mengandungi 2.6 gram lemak. Adakah kamu dah faham baca jadual komposisi ini? Alright, so masa exam selain kamu faham baca jadual ini, kamu mesti ingat fakta ini. Siap-siap tulis dulu di kertas jawapan kamu supaya nanti nak guna masa nak jawab soalan ini. Ingat lagi tak, 1 gram karbohidrat boleh tukar kepada berapa kilojoule tenaga? Pandai, iaitu 17 kJ tenaga. 1 gram protein tukar kepada 17 kJ tenaga juga. Lemak siapa boleh jawab? 38 kJ tenaga. So, 3 ini soalan takkan bagi, ini fakta yang mesti kamu ingat dalam otak dan tulis. Okey, semula. Alright, so sekarang cara untuk menjawab soalan ini, nak kira nilai tenaga bagi 1 mangkuk mihun tom yum ini, kamu guna step pertama, iaitu langkah pertama, tulis balik jadual ini dengan tambah 1 ruangan jumlah di bahagian belakangnya. Faham? Kamu tulis balik jadual ini, cuma tambah lagi 1 ruangan jumlah di belakangnya. Kamu tulis makanan, porsi, peratus EP, karbohidrat, protein dan juga lemak.
Faham? Kemudian kamu salingkan nama, okey, jenis makanan iaitu mihun tom yum dan juga jumlah beratnya. Kemudian kamu cuba kira, tunjukkan jalan kerja peratus EP, macam mana nak kira kepada EP, iaitu gram yang boleh dimasukkan dalam mulut. Masih ingat sebelum ni kita dah berjaya macam mana nak kira? Nak kira EP dalam gram, kamu mesti guna formula 95 per 100. Ini maksudnya 95%. Okey, darat dengan apa? Jumlah berat iaitu berapa? 563 gram. Bagus. Tekan kalkulator sekarang. Boleh stop sekejap, tekan. Okey, kita tengok. Ya, jawapan dia ialah ambil 95 darab 563 bahagi 100. Apa jawapan kamu? Yes, 534.85 gram. Jadi inilah gram yang kita akan gunakan untuk kira nilai tenaga yang seterusnya. Sebab makanan yang dimasukkan dalam mulut baru boleh dikira nilai tenaganya, baru boleh tukar nilai kepada tenaga. Alright, so kita akan guna 534 ni 0.85 ini untuk kira tenaga tu. Jadi sebelum kira nilai tenaga, marilah kita tengok satu petua dulu. Cikgu suka guna ayat petua ayat ini untuk tulis formula sebelum saya tekan kalkulator. Alright, petua ini macam ini, iaitu jumlah EP, iaitu berat yang boleh dimasukkan dalam mulut bahagi dengan 100, kerana setiap 100 gram makanan tersebut mengandungi berapa gram nutrien apa. Yang berapa ni kamu kena rujuk jadual komposisi dan nutrien bagi karbohidrat ke, nutrien bagi protein ke, atau bagi lemak ke. Itu kena isi, boleh ubah. Yang dalam kurungan ini boleh ubah lah. Petua ayat saya ulang. Jumlah EP iaitu berat yang boleh dimasukkan dalam mulut bahagi dengan 100, kerana setiap 100 gram mengandungi berapa gram nutrien dan boleh ditukarkan kepada berapa tenaga. Berapa tenaga tu kamu boleh rujuk yang kotak susu cair ni lah. 1 gram karbohidrat tukar kepada 17 kJ macam tu. Alright, kita lihat sampel yang seterusnya, kamu akan lebih faham. Kita tulis. Untuk mihun tom yum, karbohidrat ni, berapa nilai tenaga khas bagi karbohidrat? Kita tulis formula ini macam ini, iaitu 534.85 gram, iaitu jumlah EP, jumlah yang boleh dimasukkan dalam mulut, kamu bahagi dengan 100 gram. 100 gram ini ialah yang dalam jadual komposisi itu atas sekali, nampak tak yang 100 gram? Itu yang 100 gram. Jadi kita bahagi 100 gram, kerana setiap 100 gram boleh ditukarkan kepada kerana 100 gram ni mengandungi berapa gram karbohidrat? Bagi tahu saya, rujuk jadual atas. 7.5 gram. Jadi you darab dengan 7.5 gram karbohidrat. Kemudian tukar kepada berapa kilojoule? Bagi tahu saya, 1 gram karbohidrat tukar kepada berapa kilojoule tenaga? Yes, 17 kJ. Kamu tulis formula ini. Saya ulang formula ni macam mana dah dapat. Kamu tulis jumlah berat yang boleh dimasukkan dalam mulut iaitu 534.85 gram mihun tom yum bahagi dengan 100, kerana 100 gram mihun tom yum mengandungi 7.5 gram karbohidrat dan darab dengan 17 kJ, kerana 1 gram karbohidrat boleh ditukarkan kepada 17 kilojoule. Faham? So, tekan kalkulator sekarang. Ambil yang bahagian atas, darab semua habis, baru bahagi 100. Iaitu 534.85 gram darab dengan 7.5 gram darab dengan 17 kJ. Baru bahagi 100. Apa jawapan? Anda boleh stop video dan bagi tahu, sambung balik kemudian. Baik, apa jawapan kamu yang dapat? Ini jawapan yang cikgu tekan kalkulator dapat, iaitu 681.93 kJ. Maknanya dalam mihun tom yum tu
dari mihun yang sumber karbohidrat tu boleh menghasilkan 681.93 kilojoule tenaga tau. Itu khas daripada mihun saja tau. Mihun tom yum tu ada juga sumber protein. So kita kira pula nutrien dalam mihun tom yum tu, bahagian protein tu boleh menghasilkan berapa nilai tenaga. Jadi kita guna formula yang sama, iaitu kita guna ini 534.85 mihun tom yum bahagi dengan 100, sebab setiap 100 gram mihun tom yum mengandungi berapa gram protein. Kamu lihat jadual, kamu darab dengan berapa gram protein tu. Ya, 3.6 gram. Kenapa saya tulis 3.6 gram? Sebab setiap 100 gram mengandungi 3.6 gram protein. Faham? Kemudian darab dengan, dia boleh tukar kepada berapa kilojoule setiap 1 gram protein? Darab dengan 17, sebab setiap 1 gram protein boleh tukar kepada 17 kJ tenaga. Faham? Tekan kalkulator sekarang. Go. Alright, untuk soalan ini, bila you tekan kalkulator, you akan dapat jawapan. Wow, banyak angka selepas titik perpuluhan. Nampak? So, cikgu nak bagi tahu kamu untuk soalan kira-kira ini, pastikan kamu ambil 2 tempat perpuluhan sahaja. So, angka yang ketiga yang akan menentukanlah jawapan yang perlu ditulis dalam kotak ini. Alright, kamu nampak bila you tekan kalkulator, angka yang nombor 3 selepas titik perpuluhan ialah 8 kan? Ingat, angka yang nombor 3 tu kalau lebih 5, di depan tu kena tambah 1. Kalau dia kurang daripada 5, dia hanya kekal sahaja. Kamu ambil sampai 2 tempat perpuluhan dan kekalkan angka dia. Faham? So, ini 8 lebih 5 kan? So, kena tambah 1 kat angka depan tu. Jadi, jawapan kamu ialah 327.33. Faham? Ini cara membacanya. Alright, faham? Kita teruskan dengan lemak pula. Mihun tom yum ada juga lemak. Lemak boleh tukar nutrien. So, macam mana kita kira tenaga nutrien? Yes, masih sama, kita ambil jumlah yang boleh masuk dalam mulut, iaitu 534.85 bahagi dengan 100, sebab setiap 100 gram mihun tom yum mengandungi, kita darab. Berapa gram lemak setiap 100 gram mihun tom yum? Yes, 2.6 gram lemak. Kemudian darab dengan setiap 1 gram lemak boleh tukar kepada berapa kilojoule tenaga? Yes, 38 kJ. Kenapa saya tak tulis 17? Sebab setiap 1 gram lemak tukar kepada 38 kJ tenaga. Faham? Cuba tekan kalkulator sekarang. Boleh stop sekejap. Apa jawapannya, kelas? Pandai, jawapannya ialah 528.43 kilojoule. Alright, ini ialah nilai tenaga bagi setiap nutrien pada mihun tom yum. Tapi you tengok soalan atas tu, dia kata hitung jumlah nilai tenaga bagi makanan tersebut. Jumlah nilai tenaga, jadi maknanya kamu kena tambah 3-3 ni. Tambah 3-3 nutrien ni, nilai tenaga 3-3 nutrien, baru dapatkan jawapan ini. Betul tak? Cuba tekan kalkulator, sama tak dengan Cikgu Wen punya? Alright, good job kalau you sama jawapan dengan Cikgu. Faham tak konsep dia? Kiranya anda dah faham, Cikgu tambah lagi sikit cabaran kamu. Kamu tengok. Ahmad ini selain makan mihun tom yum, dia minum susu pula. So, bila tambah 1 ruangan di sini, macam mana nak tulis formula? Cikgu tunjukkan sikit tips. Cikgu nak kamu cuba kira sendiri. Kamu perasan tak susu penuh krim ni EP dia 100%? Kerana susu boleh minum habis, kan? Alright, jadi EP dia maksudnya edible portion, bahagian yang boleh masuk dalam mulut, terus 100%. Maknanya 256 gram ni, susu ini berat penuh ni, terus dimasukkan dalam mulut. Jadi EP dalam gram pun sama, iaitu 256 gram. Faham?
Alright, cuma kandungan nutrien dia berlainan. Kamu kena rujuk jadual komposisi inilah. Setiap 100 gram susu penuh mengandungi 7.1 gram karbohidrat, 3.5 gram protein dan 3.4 gram lemak. Alright, cara tulis sama sebenarnya buat jadual dengan tambah ruangan jumlah. Cuma sebab dia ada dua jenis makanan, kamu kena tambah satu barisan untuk susu penuh. Faham? Okey, kemudian kamu guna cara yang cikgu ajar tadi, kamu cuba kira berapa jumlah nilai tenaga bagi susu penuh krim. Faham? Kemudian kalau dah berjaya, okey, pastikan kamu ambil yang berat penuh sebab 100% EP-nya. Jadi 256 gram ni kamu boleh guna dalam ruangan karbohidrat, protein dan juga lemak. Alright, jadi kemudian kamu akan ambil jumlah ini mihun tom yum, campur dengan jumlah susu penuh krim, kemudian tambah keseluruhan, dapatkan jumlah nilai tenaga bagi kedua-dua makanan. Adakah kamu faham? Kamu cuba dulu. Alright, kejap lagi kalau kamu dah berjaya, sila tulis jawapan di ruangan komen atau personal cikgu jawapan anda. Cikgu nak tengok pandai tak kamu buat. Alright, belajar, kita semak semula kriteria kejayaan. Adakah kamu dah faham maksud dan kegunaan RDA? Adakah kamu dah boleh baca jadual tersebut dan pandingkan keperluan kalori ikut kumpulan umur jantina yang berlainan? Adakah kamu tahu cara untuk kira nilai tenaga yang terdapat dalam makanan? Okey, cikgu percaya kamu akan semakin faham bila you banyak buat latihan. Jadi sila buat latihan uji minda tadi dan tuliskan jawapan di ruangan komen. Cikgu harap terima komen kamu. Kemudian sekiranya anda rasa nak cabar diri lagi, sila lihat buku teks muka surat 186 hingga 188. Di situ ada soalan yang up level lagi. Faham? Okay, good job semua. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye!